Salam, Shalom. saudara-saudari, hari ini adalah Minggu Advent yang keempat. Disebut juga Minggu Damai. Karena selama minggu ini kita secara khusus akan mengingat damai sejahtera yang diberikan Yesus Kristus. Hari ini kita akan menyalakan lilin ungu sebagai simbol perdamaian. Puji Tuhan, mari kita bersama Nabi Yesaya menyatakan bahwa seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Puji Tuhan, kita juga akan bersama para malaikat menyatakan bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kiranya dalam menghadapi situasi dan penderitaan sesulit apapun, kita dapat tetap teguh percaya kepada Yesus Kristus, Juru Selamat, agar melalui doa dan permohonan, dengan hati yang bersyukur, kita menyatakan apa yang kita butuhkan kepada Allah, dan Allah akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus, serta memberikan kepada kita damai sejahtera yang sejati. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus, baik yang ada di ruangan di sini ataupun yang sedang mengikuti live streaming karena berlibur mungkin atau dalam keadaan lemah tubuh. 主内的弟兄姐妹们平安，早上好。今天我们真的感恩，因为我们今天能够在这边来欢呼，来赞美神，特别在现场，或是直播的，或是你们在旅游当中，通过直播来参加第二堂的崇拜会。 Apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini, tetapi kita patut bersyukur karena hanya anugerah Tuhan kita boleh ada bersama-sama. 无论你得到什么问题，你遭遇了什么问题，我们知道上帝的恩典是足够我们用的。 Ya, hanya anugerah Tuhan kita boleh ada bersama-sama pada hari ini untuk memenuhi undangan Allah Tritunggal. Kita mau bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan di pagi hari ini. 因为三位一体的恩典，使我们能够有这个机会，有一个能力来敬拜我们的神。 Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, saya undang bangkit berdiri. Kita masuk dalam saat teduh, kita persiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Allah kita. 让我们站立，我们预备我们的心，来举行我们的崇拜会。我们进入那么祷。 我
Ayat panggilan ibadah pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 117 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. 诗篇117篇第1节到第2节，诗篇诗人这么呼唤我们：万国啊，你们要当赞美耶和华；万民啊，你们要当称颂他，因为他向我们达慈爱。耶和华的城市存在永远，你们要赞美耶和华。阿门。 Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, lagu-lagu Natal telah berkumandang di mana-mana, bahkan di mal-mal. Tetapi apa maknanya bagi kita? Dikatakan di lagu, lahir Kristus Sang Raja. Tanpa lahir di hati kita, Natal berlalu tanpa makna. 我们在市中心、其他地方都听到很多关于圣诞节的歌曲，可是我们要知道，它的圣诞节的意义是什么？它为我们降生在这世上是为了什么？ Mari kita sama-sama bersuka cita, Gita Sorga bergema. Mari kita naikkan pujian ini. 让我们唱诗，从天上的呼唤和歌颂，我们很喜乐的心来唱诗。 Gita Sorga bergema, lahir Raja Mulia. Mari kita dengan penuh sukacita kita naikkan pujian ini. Ya, silakan bagi yang mau bertepuk tangan, kita bersukacita.
低头祷告。 Ya Allah Bapa di dalam surga, 我们在天上的阿爸父上帝， kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. 我们真的感谢你，因为你的慈爱， Engkau lahir bagi kami ya Tuhan. 你降生为我们来降生。 Tuhan biarlah Natal kali ini tidak berlalu tanpa makna. 盼望这个圣诞节我们不是突然而过的， Tetapi karena kasih-Mu yang boleh lahir di dalam hati kami, 是你的真爱，你的爱在我们当中产生， menguasai seluruh pikiran dan hidup kami, 掌管我们一切的生活， sehingga boleh berdampak bagi banyak orang. 使我们作为更多人的祝福。 Tuhan, ini kami ya Bapa, dalam ibadah ini, biarlah kami boleh bertemu Tuhan di seluruh aspek ibadah ini. 天父啊，赐给我们恩典，让我们在这个聚会可以遇见你，从什么角度都会看到你的慈爱。 Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu. Demi nama Yesus Kristus yang hidup, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. 谢谢天父听我们的祷告，我们感谢奉告我主耶稣的圣名而求的，阿门。 Bapak Ibu silakan duduk kembali. 请坐。 Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur bahwa Yesuslah lahir. 亲爱的弟兄姐妹们，我们感谢上帝，因为上帝因为降生为我们来到这个世上。 Yesus lahir berarti ada harapan. 耶稣来到世上，我们就有盼望， Harapan bagi kehidupan kita dengan segala permasalahan kita. 有盼望我们所得到的各种生活的压力。 Tetapi permasalahan yang terbesar dalam diri kita adalah dosa kita. 最大的问题在我们生活当中，是我们每个人的罪。 Dia datang untuk menyelamatkan kita. 他来到这个世上，要拯救我们。 Mari kita naikkan satu pujian, Kau yang lama, ku nantikan. 我们唱一首歌，你已经我等待的人。 Dia memberikan 期待你 harapan 已久。 buat kita. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah, agar kami Kau sucikan dari dosa dan celah. 期待你已久，真的。 Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah, agar kami Kau sucikan dari dosa dan celah. Umatku tetap Kau tuntun, Kau harapan kami pun. Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Raja mulia Kau lahir bagai anak yang lembut, agar kami Kau ajari kasih kerajaan-Mu. Pimpin kami oleh Roh-Mu, hati pun perintahlah, dan beri kurban darah-Mu, inilah damai Bapa. Damai yang bakah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, sesuai tema hari ini, di Advent keempat, hari damai bagi kita. 永远的平安是我们今天的主题要讲的。 Damai yang sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. 真正的平安只有在耶稣基督里。 Dosa mencemarkan seluruh kehidupan kita, baik hati dan pikiran kita. 罪已经影响了我们每方面的一些生活和活动。 Bagaimana hati Bapak Ibu Saudara dan saya di Natal kali ini? 你的心是什么的心？特别在这个圣诞节里， Adakah hati yang keras karena sulit mengampuni?
你的心是刚硬的吗？ Atau adakah hati yang keras karena kemarahan, anger yang disimpan bertahun-tahun? 你的心是非常硬的，因为你充满了仇恨。 Atau ada pemberontakan dalam hati kita yang tidak kita selesaikan? 或者你的心的强力，因为你里面有挣扎。 Banyak hal yang terjadi yang disebabkan karena hati kita yang sudah dicemari oleh dosa. 很多事情会发生，因为我们已经被罪捆绑了。 Hanya darah Kristus, bayi Natal itu yang mampu memberikan kita hati yang baru. 只有耶稣的宝血，在那个婴儿在出生在马槽里，我们才有盼望。 Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita akan masuk dalam pengakuan dosa. 主内的亲爱的朋友们，我们要进入认罪祷告。 Biarlah kita mempersiapkan dengan satu pujian ini. Biarlah pujian ini menyatakan hati kita. Tuhan, ampunilah, hapuskan segala dosaku, beriku hati baru. 让这首歌我们唱，我们的心是上帝啊，赦免我们的一切的过犯吧。 Kota kecil Bethlehem. 小伯利恒。 Kota kecil Bethlehem, betapa kau senyum. Bincang di langit cerah, sewaktu kau datang di dalam rajamu, bersinar terang kau cahaya, harapanmu sepanjang masa terjadilah sekarang. Berkatnya yang terakhir telah diberi olehnya di dalam hati manusia. Allah kau tinggalkan dunia yang penuh dosa, tak dengar datang syaitan, hanya pada hatimu jemaat setia yang lihat. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. 大家站起来。 Bayi Kudus Bethlehem, kumohon padamu. Bayi Kudus Bethlehem, kumohon padamu. Hapuskan segala dosaku, beriku hati baru. Terdengar sorak-sorai bala terang surga, jaga manusia berdosa berterimaknya. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. 我的心仰望我们的主。 Pada suatu hari, 有一天， umat Israel ada di hadapan Tuhan. 以色列的百姓在神面前， Di samping mereka ada lembu emas. 在他们的有一个
金牛， Dan Tuhan marah atas itu. 上帝非常的愤怒。 Bahkan Tuhan berbicara kepada orang Israel. 天父上帝跟以色列百姓说 Berapa lama lagi：“ 你要多久， ini semua dapat disucikan?” 所有的可以把它。 Hari ini Tuhan berbicara kepada kita. 今天上帝依然 Berapa 跟我们说 lama 话 lagi。dosamu tetap ada di hatimu? 如果你的罪还存在你的心， Berapa lama lagi kebencianmu harus kau simpan di dalam hati? 你心有愤怒，你要依然藏在你的心。 Berapa lama lagi engkau masih menyimpan kemarahan kepada orang lain? 你常常在你心有愤怒。 Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan, memeriksa diri kita dan meminta ampun, mengakui dosa-dosa kita. 让我们安静心来默默向上帝赦免我们的一切的过犯。 Berapa lama lagi? 我们还有多久的时间？ Ketika kalimat ini diperhadapkan dengan kami ya Tuhan. 当这个信息传到我们的心里的时候， bukan berapa lama lagi Tuhan belum menolong kami. 不是因为很多时候很久时间上帝没有帮助我们， bukan karena Tuhan belum mengampuni kami. 不是上帝不赦免我们一切的过犯。 Berapa lama lagi? 当有多久呢？ Itu karena kami masih tidak mau meninggalkan dosa kami. 是因为我们不要离开我们的罪恶。 Berapa lama lagi itu dapat disucikan? 要多久呢？这些要成为清洁我们的每个人的心。 Berapa lama lagi hati kami dapat disucikan? 有多久我们可以我们的心给这个上帝来接近？ Itu bukan karena Tuhan tidak mampu menyucikan, 不是上帝不能够， tetapi karena kami tidak mau disucikan. 只是因为我们不把我们自己交托上帝来洗净我们一切的过犯。 Kami masih menggenggam kebencian. 我们还掌管一切的愤怒， Kami masih mengikat kemarahan di dalam diri kami. 我们还在把愤怒绑在我们的生活中。 Bahkan ketika kami melihat, 当我们看到， bahkan ketika kami mengingat, 当我们思考到， bahkan ketika kami mendengar nama seseorang diucapkan, 当我们听到一个人的名字， kebencian itu muncul kembali dalam pikiran kami. 这个愤怒依然藏在我们的心里。 Ampuni kami ya Tuhan atas hal ini. 赦免了我们一切的过 Ampuni 犯， atas kemarahan kami. 赦免我们一切的 Ampuni 过 atas 犯， kebencian kami. 我们的愤怒， Itu menjadi tanda bahwa kami sulit untuk mengasihi. 是因为我们真的没有爱心。 Meskipun Engkau sendiri sudah mengasihi kami. 虽然你已经爱了我们， Ampuni kami ya Tuhan. 永远的爱， Dan biarlah belas kasih-Mu 让你的爱来这一次赦免我们一切的 Engkau 罪， berikan kepada kami. 你赐给我们， Terima kasih ya Tuhan. 感谢你， Ini doa-doa kami. 这是我们的祷告， Demi nama Tuhan Yesus kami 奉靠 berdoa. 主耶稣的名， Amin. 阿门。 Perhatikan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1a. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. 看这个经文，约翰一书
第3章第1节上半节，上帝这么说：你看哪，父赐给我们的是何等的慈爱，使我们得称为神的儿女，我们是真的他的儿女。 Di dalam anak ada sifat Bapa. 在人子的，我们有上帝父的灵性。 Di dalam diri anak diturunkan karakter Bapa. 在上帝的，在父的人，我们有儿女的形象。 Karakter Bapa kita salah satunya adalah mengasihi. 父的最重要的就是慈爱， Dan biarlah ini menjadi satu pengingat buat kita semakin mengasihi. 让我们再一次的提醒我们作为他的儿女要互相的相爱。 Mari kita meresponi pengampunan Tuhan dengan kita katakan kini ku miliki Yesus. 让我们唱一首歌来回应上帝的慈爱，我今永远属你。 Kasih Tuhan Yesus tak berakhir, tiada kuasa yang memisahkanku, yang menebusku korban diri, kini ku miliknya. Kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Biarlah sebagai orang yang sudah diampuni oleh Tuhan, kita mengikrarkan iman kita. 我们已经被上帝的，我们的罪被上帝赦免了，来，我们在宣告使徒信经。 Dan mari kita bersama-sama mengikrarkan di dalam pengakuan iman rasuli pada hari ini. 使徒信经这样讲，这 Di 样 dalam 说， bahasa Mandarin terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan di dalam bahasa Indonesia. 我们用中文来宣告我们的信仰。使徒信仰，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，应圣灵感令，由童真玛利亚所生，在本丢毕拉多所下受难，被钉十下，受死，埋葬，降在阴间，从死人中复活，升天，坐在天父上的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣的教会，我信圣灵就赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. 贵重，请坐。 Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tetapi sebelumnya kita akan dipersiapkan hati kita melalui paduan suara NTN. 接下来是正道时间，还没有正道时候，我们真的很荣幸邀请了华语诗班来献诗。
kita masuk dalam doa. 我们进入祷告。 Bapa di dalam surga, kami sudah membuka suara kami untuk memuji Tuhan. 借着天父，我们已经张开口来赞美你。 Tiba saatnya setiap kami membuka pikiran dan hati kami untuk mendengar Tuhan bersuara. 这时候，我们要打开我们的心思意念来聆听你的话。 Bersuaralah bagi setiap kami. 求你对我们每个人说话， Pakailah hamba-Mu dengan segala keterbatasan, 求你使用你有限的仆人， sehingga hamba-Mu baik yang berbicara maupun yang menerjemah Tuhan boleh pakai. 使我们无论是讲的、翻的，都能够被上帝所使用。 Dan juga sentuhlah hati setiap kami. 也求你触摸我们每个人的心， Sehingga kedatangan kami pada hari ini betul-betul boleh mendengar suara Tuhan. 但愿我们今天早上来朝见你，真的能够聆听你的声音。 Suara Tuhan yang boleh mengarahkan kami dan membentuk kami. 你的话能够引导我们，而且塑造我们， Suara Tuhan yang boleh mengasihi setiap kami untuk hidup bagi Tuhan. 使我们每个人愿意彼此相爱，为主而活。 Suara Tuhan yang boleh menggandeng menuntun kami untuk boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. 你的话语会领导我们，使我们越来越讨你的喜悦。 Pakailah waktu ke depan untuk kami itu boleh mendengar suara Tuhan. 求你使用以下的时间，让我们都能够聆听你的话。 Karena kami percaya Tuhan itu peduli dengan kami dan Tuhan ingin membentuk setiap kami. 因为我们相信你是顾念我们的上帝，而且你要塑造我们每个人。 Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 奉耶稣基督的圣名，我们这样祈求。 Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. 主爱的弟兄姐妹平安。 Hari ini tema yang akan kita bahas di dalam Advent keempat yaitu hamba yang mengasihi. 今天是降临期的第4个主日，我们所探讨的主题是慈爱的仆人。 Diambil dari Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-35. 我们要看一处经文，我们是取自约翰福音第13章34、35两节。 Saya akan bacakan sekali dalam bahasa Indonesia lalu akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 会先用印尼文来读，然后我用中文来读。 Yohanes pasal ke-13 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku, yaitu Yesus telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. 约翰福音第13章34、35两节，圣经这么说：我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。 Bapak Ibu, di dalam bagian ini dituliskan oleh Yohanes, yaitu menjadi perintah baru mengasihi. 弟兄姐妹，约翰写这段经文呢，就是上帝赐给主耶稣赐的一个新命令，就是要彼此相爱。 Tapi kita melihat di dalam perintah baru ini sebelum Yesus memberikannya kepada para murid, 但是我们看见在当主耶稣还没有赐下这个新命令的时候， kita mengingat di dalam bagian sebelumnya Yohanes itu mencatat ada satu peristiwa yang penting yaitu Yesus membasuh kaki murid-murid. 我们要看见一个非常重要的事件，就是主耶稣洗门徒的脚。 Dan bagian ini hanya dicatat oleh Injil Yohanes. 而这个事迹只有使徒约翰记下。 Dan kita tahu di tengah-tengah dua peristiwa ini, 我们知道在这两个事件的发生， dituliskan oleh Yohanes itu ada peristiwa yaitu Yudas itu mengkhianati Yesus. 之间有加做一个事件，就是犹大出卖耶稣。 Jadi di tengah-tengah Yesus membasuh kaki murid-murid, 所以当主耶稣要洗门徒的脚的时候， diceritakan Yesus itu tahu dengan jelas Yudas akan mengkhianati dia. 主耶稣也很清楚知道犹大将出卖他。 Tapi justru ditutup dengan Yesus memberi perintah baru yaitu saling mengasihi. 但是在这种情况下，主耶稣赐下一个新的命令，就是要彼此相爱。 Karena itu kita melihat perintah ini menjadi perintah yang penting bagi setiap kita orang Kristen. 所以对我们来说，身为基督徒，这是一个非常重要的命令。 Yesus memberikan perintah baru ini di dalam bagian penutup. 主耶稣他给这个命令之后，他是这样做结束的。 Untuk mengingatkan bahwa ini adalah panggilan setiap kita. 就是要提醒我们，这是一个呼召。 Jadi kasih itu bukan pilihan.
所以爱别人不是一个选择， Kasih itu perintah, panggilan bagi setiap kita. 而是一个命令，是对我们每一个人的一个呼召。 Setiap kita itu dipanggil bukan memilih bisa mengasihi atau tidak mengasihi. 我们每个人被呼召，不是说你可以做出选择，你爱人或者不爱其他人。 Tapi setiap kita dipanggil untuk mengasihi. 但是我们每一个人是被呼召，是要去爱其他人。 Karena itu ada seorang penulis itu mengatakan kasih itu mirip seperti nafas. 所以有人这么说，那个爱就好像呼吸一样。 Kita tidak bisa memilih mau bernafas atau tidak. 我们不可以选择我们要呼吸与否， Karena kalau kita memilih untuk tidak bernafas, kita akan berhenti hidup. 因为如果我们选择不呼吸，那么我们就会死去。 Tapi setiap kita yang memilih untuk hidup pasti bernafas. 但是如果我们选择要生存的话，我们一定选择要呼吸。 Dan setiap kita yang memilih untuk menjadi orang Kristen dipilih oleh Tuhan. 我们这些被上帝选择拣选成为基督徒的， Panggilan kita adalah mengasihi. 我们的呼召就是要去爱。 Karena itu ayat ini dituliskan dengan runtutannya oleh Yohanes. 所以约翰就在这里写出这些命令。 Kita mengingat peristiwa Yesus membasuh kaki para murid. 我们记得主耶稣洗门徒的脚。 Ada beberapa hal setidaknya yang kita itu bisa perhatikan. 有几件事是我们可以去留意的。 Yang pertama, pada umumnya orang saat itu sebelum masuk ke rumah, mereka harus membasuh kaki dan tangannya terlebih dahulu. 第一点就是当他们还没有进入屋内的时候，他们必须先洗手洗脚。 Setelah bersih baru mereka tuh boleh masuk dan duduk makan di ruangan makan tersebut. 当他们已经洗净之后，他们才可以进去坐下来吃饭。 Tapi di sini dituliskan di tengah-tengah mereka sedang makan, Yesus itu membasuh kaki mereka. 但在这里说到呢，是当他们在进餐的时候，主耶稣替他们洗脚。 Berarti di tengah-tengah mereka tuh sudah bersih, Yesus tetap membersihkan kaki mereka. 就是说他们其实已经洗干净了，但是主耶稣仍然要替他们洗脚。 Dan membasuh kaki itu bukan cuma dilakukan di luar sebelumnya, sebelum masuk ke ruang makan. 而且洗脚不是在外面还没有进入屋内的时候洗， Tapi biasanya dilakukan oleh seorang pelayan kepada tamu yang penting. 平常是一个仆人对尊贵的嘉宾客去做的。 Tapi ini dilakukan oleh seorang guru kepada murid-muridnya yang seharusnya lebih rendah. 但现在是一位夫子，一位老师，对比他更加卑微地位的那些门徒来做出这个举动。 Kaki mereka sudah bersih dan gurunya yang membersihkan sekali lagi. 其实他们的脚已经干净了，但是身为他们的夫子，还进行再一次替他们洗脚。 Dan sekali lagi kita mengingat di antara murid-murid itu ada Yudas yang mengkhianati dia. 而且请大家记得，在他们中间有一个要出卖主耶稣的门徒，就是犹大。 Tapi Yesus tetap membasuh kaki Yudas juga. 但是主耶稣仍然替这个犹大洗他的脚。 Yesus ingin menunjukkan bagi setiap kita kasih itu bukan pilihan. 所以主耶稣要指明给我们看，爱不是一个选择。 Seperti kita memilih kalau murid-murid baik kita mengasihi, kalau murid-murid tidak baik kita singkirkan dia. 就好像是我们如果对一个学生他好的，我们才好好的对待他；但是如果他不好，我们就想排斥他。 Seperti saat ini kita yang juga suka memilih, kita mengasihi orang-orang yang mudah untuk kita kasihi. 就好像现在我们也选择爱那些可爱的人。 Dan kita memilih untuk tidak mengasihi orang-orang yang mungkin sulit untuk kita kasihi. 而那些常常找我们麻烦的人，我们真的就不可能爱他们。 Bahkan mungkin itu rekan sepelayanan kita yang mungkin kita itu tidak sepaham dengan dia. 可能是与我们意见不合的同工，我们也不能够爱他。 Atau mungkin itu hamba Tuhan yang kita kurang sepaham dengan dia. 或者有一些传道牧师，我们也不明白他们的心意的话，我们也是不可能爱他。 Bukankah seringkali kita kemudian mengatakan saya bisa memilih mengasihi hamba Tuhan dan rekan kerja yang lain. 我们岂不是常常这么说？我可以选择我喜欢的那个传道牧师或者同工吗？ Saya bisa memilih untuk mengasihi gereja ini atau tidak lagi mengasihi gereja ini dan memilih gereja lain. 我可以选择爱这个教会，或者我不爱这个教会，我去找另外的一些教会。 Yesus menunjukkan kasih bukan pilihan, kasih itu panggilan. 主耶稣在这里指明，爱不是一个选择，而是一个呼召。 Kasih itu perintah, berarti harus kita lakukan. 去爱是一个命令，所以我们必须去行的。
Berarti dengan kata lain ketika saya menghadapi jemaat yang sulit, saya tidak punya pilihan untuk tidak mengasihi dia. 所以呢，就是说，当我面对一般比较难去处理的那些会众会友，我仍然要去爱他。 Karena itu panggilan saya, panggilan setiap kita. 因为那是对我对各位的一种呼召。 Bukan pilihan kalau jemaatnya enak kita kasih, tidak enak kita cari gereja lain. 不是说这些会众会友他们是可爱的，我就去爱他，要不然我就找另外一些教会。 Kasih itu perintah, saling mengasihi, bukan pilihan. 彼此相爱，这是一个命令，不是一个选择。 Jadi setiap kita, siapapun kita dipanggil, diperintahkan untuk saling mengasihi. 所以我们无论是谁，我们被呼召要彼此相爱。 Tapi pertanyaannya kenapa ini dikatakan perintah baru? 但是问题是，为什么这个命令被称为是新的呢？ Apakah sebelum Yesus mengatakan ini tidak pernah ada perintah mengasihi? 是不是主耶稣还没有发出这个命令的时候，之前没有这种命令呢？ Bukankah kalau kita lihat misal di imamat itu juga dituliskan, kita harus saling mengasihi. 岂不是在利未记19章也这么说吗？我们要彼此相爱。 Berarti perintah ini sudah dari dulu ada. 所以这个命令其实从以前从古时就已经有了。 Bahkan orang agama lain pun juga mengajarkan kasih. 其实其他宗教也教导他的那些民众要去爱。 Kenapa Yesus mengatakan ini perintah baru? 那么为什么主耶稣说这是一个新的命令呢？ Apanya yang baru? 哪方面是新的呢？ Karena itu kita melihat di dalam bagian berikutnya Yesus itu melanjutkan. 如果我们接下去看主耶稣继续说下去， Ini perintah, bukan pilihan. 这是一个命令，不是一个选项。 Dan perintah ini baru bagi setiap kita. 对我们来说，这也是一个新的命令。 Barunya karena bukan cuman sekedar karena orang lain tidak mengajarkan kasih. 这个是新的，不是因为其他人也这么样教导。 Barunya karena pola yang Tuhan ajarkan itu berbeda. 因为主耶稣教导的模式与众不同。 Dikatakan baru karena pola kita mengasihi berbeda dengan orang lain. 讲到是新的，因为我们爱人的方式与其他人不一样。 Bahkan berbeda sebelum Yesus itu datang. 甚至于主耶稣还没来之前也是不一样的。 Setelah Yesus itu datang, dia menjadi model kasih itu sendiri. 当主耶稣来到之后，他本身就成为一个我们爱的那种模式。 Di mana dia menunjukkan di tengah-tengah dia akan dikhianati Yudas, dia tetap membasuh kaki Yudas juga. 在这里他让我们看见，虽然犹大要出卖他，但是他仍然选择去洗犹大的脚。 Karena itu barunya adalah karena di sini kita mengasihi seperti Yesus mengasihi. 在这里讲到新，因为我们爱是按照主耶稣这样爱的方式去爱其他人。 Kita bukan cuma sekedar mengasihi karena itu perintah. 我们不只是爱，因为那是一个命令， Tapi perintah untuk meneladani kasih Tuhan. 而是要去效法主耶稣的那种爱。 Dia datang itu bukan untuk mengasihi dengan cara dia lalu menang. 他不是说以他的方式来到世上爱我们，然后他得胜了， Menumpas habis semua musuhnya. 在那里夺取所有仇敌的掳掠他们。 Tapi dia datang untuk mengasihi dengan cara mati bagi kita. 但是他的爱呢，就是为我们而死， Kasih yang memberi diri. 将自己舍身，为我们舍身。 Pola itu yang Yesus ingin kita itu tiru. 就是这种模式，主耶稣愿意我们要去效法他。 Jadi yang dikatakan baru karena di sini kita sekarang punya modelnya. 讲到新，因为现在我们看到一个榜样，一个典范去效法。 Kita bukan dipanggil untuk mengasihi agar kita dipandang baik. 我们不是叫去爱，使别人看我们为一个好人。 Tapi kita dipanggil untuk mengasihi karena ada model yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. 我们被命令去爱，因为已经在我们面前有一个典范，让我们去效法的。 Karena itu dikatakan saling mengasihi sama seperti Yesus telah mengasihi kita. 所以在这里讲我怎么样爱你们，你们也要怎样。但是因你们有呢，我已经爱你们了。 Cara Yesus mengasihi itu yang kita itu tiru. 他爱我们就是要我们去效法他。 Bapak Ibu, Yesus itu mengasihi bukan ketika kita itu baik. 弟兄姐妹，主爱我们不是当我们还是做一个好人的时候。 Alkitab itu mengatakan berkali-kali justru di tengah-tengah kita memberontak melawan dia. 圣经屡次这么说，就是当我们背逆上帝、背叛他的时候， Dia menebus dan mengasihi kita.
他救赎我们，他爱我们。 Dia bahkan datang mengambil rupa seorang bayi yang tidak berdaya. 他甚至降生为一个婴孩，一个无助的婴孩。 Bahkan dia konsisten untuk terus melakukan itu sampai kita tolak, ludahi, dan salibkan dia. 虽然很多人在那里唾弃他，在那里鞭打他，但是他仍然始终如一，直到最后为我们舍身。 Tapi dia tetap mengasihi kita, bahkan mengatakan ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka itu lakukan. 他爱我们，甚至在十字架上的时候说：“主啊，天父，求你饶恕他们，因为他们所做的一切，他们都不知道。” Mengasihi bukan sekedar mengasihi, tapi mengasihi seperti Yesus. 所以爱不只是说是爱，而是要效法主耶稣的那种爱。 Dia datang bisa pilih untuk memusnahkan manusia. 就是当他来，他可以选择来消灭我们人， Tapi dia pilih untuk mengasihi kita yang sulit ini. 但是他选择爱我们这些悖逆的人。 Bapak Ibu, kalau kita punya barang rusak, mana lebih mudah, diservis atau beli baru? 弟兄姐妹，如果我们有物品坏了，哪一样更简单呢？去修理还是把它丢掉呢？ Kita semua tahu bukan kalau kita punya gadget, kalau rusak diservis harganya lebih mahal kadang daripada beli baru. 我们知道很多那些我们买那些电子产品，其实把它修呢，那个修理费比买新的更贵。 Belum lagi nanti kalau diservis yang satu beres nanti ngerembet lagi yang ke lainnya. 有时候我们修理了，不彻底弄好这方面，但是另一方面又坏了。 Karena itu kalau di luar negeri biasanya kalau sudah berapa tahun mereka buang barang mereka, meskipun mungkin kadang masih sedikit bagus. 所以在外国有时候他们已经用了几年，他们多数都把它丢掉。 Kalau di kita mungkin trade in. 我们在这里可能把它交易、买卖、兑换。 Tapi kita tahu kalau itu sudah berapa tahun, 但是我们知道，如果已经用了几年， tidak layak lagi untuk kita pelihara, lebih baik kita ganti baru. 真的不值得我们再去修它了，情愿把它丢掉。 Bukankah itu sama juga setiap kita manusia? 我们每个人岂不是都是这样的心态吗？ Bagi saya mana lebih mudah, servis setiap kita atau menciptakan ciptaan yang baru? 对我来讲，要修理你们每一个更容易呢，还是创造新的呢？ Mungkin kalau Tuhan itu datang, mungkin dia mengatakan lebih mudah, musnahkan manusia, kasih air bah sekali lagi, lalu dia membuat ciptaan baru yang lebih baik. 可能主会这么说：我不如消灭这些人，再来一次大洪水，然后我再创造新人。 Karena untuk menservis setiap kita itu tidak mudah. 因为要修理我们每一个，真的不容易。 Sudah ditebus, masih terus marah-marah sama Tuhan. 已经拯救了，还是每天向上帝发脾气。 Dikasih ujian dikit, langsung ancam Tuhan. 只是给小小的一个考验，立即他就在那里威胁上帝。 Seperti 1 bulan yang lalu ada seorang anak remaja datang kepada saya. 就好像1个月前有一个青年人来到我面前。 Saya cuma kasih kesempatan Tuhan terakhir, kamu jelaskan sama saya. 我说我只是给上帝最后一次机会，你要解释给我听。 Kalau kamu tidak berhasil menjelaskan, saya tidak percaya Tuhan, saya tidak mau lagi percaya Tuhan. 如果你不能够解释清楚，我就选择我不再相信上帝了。 Karena dia punya masalah, dia tidak mau lagi percaya Tuhan. 因为他有难处，所以他不想再相信上帝。 Lalu dia minta saya untuk menjelaskan sekali lagi, kalau gagal dia tidak mau lagi kasih kesempatan buat Tuhan. 所以他再给我机会，他说我再给上帝一次机会，你要解释清楚，如果不清楚，我就真的离弃上帝，不要相信他了。 Saya cuma bilang sama dia, untuk orang sombong kayak kamu biasanya Tuhan tidak kasih kesempatan. 我说你这种傲慢的人，上帝不会给你机会的。 Kamu datang, sudah datang dengan ngancam-ngancam Tuhan. 你来到我这里，你就已经在那威胁上帝。 Kalau Tuhan iya turutin kamu, kamu jadi Tuhan. 如果上帝真的顺从你，那么你就变成上帝了。 Sakit dikit, susah dikit, marah sama Tuhan. 有一些为难，有一些逆境困难，他就立即向上帝发脾气。 Tapi mengasihi dengan cara seperti itu, itulah yang Tuhan itu tunjukkan. 但是主耶稣给我们就是另外一种爱的那种方式。 Karena itu Bapak Ibu, jika kita itu pulang, misal seorang suami melihat istrinya sulit, kasihi dengan kasih Tuhan. 所以弟兄姐妹，如果你回去做丈夫的，回去看见妻子好像很烦恼，好像在那里为难你，你要去爱她。 Seorang istri ketika melihat suaminya pulang, sulit dikasihi,
如果 berusaha lagi ingat Yesus mengasihi kita. 如果做妻子看见丈夫回来，也是好像很难去对待他，那么我们要想起主耶稣是怎么样先爱我们。 Seorang anak mungkin sulit mengasihi orang tua karena terlalu cerewet. 做孩子的可能很难去爱父母亲，因为他们太唠叨。 Kasih dia karena masih ada yang cerewetin kita. 我们要爱他们，因为还有人在那里关怀我们、唠叨我们。 Saya tuh kesepian, tidak ada lagi yang cerewetin saya. 我其实是感得非常孤单，因为没有人在向我发 Mama 牢骚。 saya sudah di surga. 我的父母亲已经在天国。 Mumpung masih ada mama yang cerewet, kasihi dia seperti Yesus mengasihi kita yang cerewet juga. 所以，如果你有一个爱发唠叨的母亲，要去爱她，就好像主耶稣也是那样的，向我们唠叨。 Karena itu pola mengasihi seperti kasih Yesus itu bisa dua hal. 因为主耶稣那种爱的方式是两方面的、双向的， Bukan cuma saling mengasihi seperti Yesus mengasihi kita, 不只是好像主耶稣那样爱我们去爱其他人， tapi juga belajar saling bersabar dalam kita itu sulit mengasihi orang lain. 但是在我们痛苦当中，在我们觉得很难去爱别人的时候，我们要仍然是彼此忍耐、彼此扶持。 Perintah itu sudah diberikan, model itu juga sudah diberikan. 主耶稣已经赐下那个命令，而且也已经给我们那个典范。 Baru di situ kemudian Yesus itu melanjutkan. 然后接下去，主耶稣这么说： Kalau ini kita lakukan dengan demikian, semua orang tahu kita itu murid Kristus. 你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。 Bapak Ibu, kita mengasihi bukan agar kita itu mendapatkan berkat. 弟兄姐妹，我们爱不是让我们得到赏赐， Kita mengasihi bukan agar dipandang baik lalu punya banyak teman. 我们爱不是因为让别人重视我们，然后对待我们，好好的对待我们。 Kita diperintahkan untuk mengasihi dengan kasih seperti Yesus. 我们被命令要像主耶稣那种爱的方式去爱其他人， Agar orang tahu kita murid Kristus. 使别人知道我们是主的门徒。 Karena itu Yesus pernah memberikan perintah yang lain. 所以主耶稣曾经也给其他的命令， Kasihi musuhmu. 你要爱你的仇敌。 Karena kalau kita cuma mengasihi orang yang mengasihi kita, apa upah kita? 如果我们只是爱那些爱我们的人，我们有什么赏赐呢？ Tapi kalau bahkan mengasihi orang yang sulit dikasihi, dunia tahu kita itu murid Kristus. 但是当我们爱那些很难去爱的人，那么别人就知道我们是主的门徒了。 Bapak Ibu, bukankah ayat ini ditutup dengan pertanyaan besar buat kita? 弟兄姐妹，在这里不是有一个大的疑问来向我们提问吗？ Bagaimana orang bisa tahu saya itu orang Kristen? 别人怎么知道我是基督徒呢？ Kalau saya hari ini berangkat pakai dasi, pakai jas, semua orang tahu saya akan ke gereja, saya orang Kristen. 如果我今天打领带，然后穿西装去，别人知道我一定是去教会。 Seperti tadi saya kesini naik Grab, supir Grabnya langsung tahu mau ke gereja ya. 好像我刚才做那个网约的的士，他就问你是不是要去教会？ Tapi coba kalau dasi saya lepas, jas saya masukin tas, lalu saya pakai kaos. 如果我只是穿那个汗衫，我没有带领带，也没有穿西装的话， Tahukah dia saya orang Kristen? 他会知道我是基督徒吗？ Apakah Kristen itu karena saya pakai aksesoris Kristen? 是不是别人看见我们带那些装饰品，所以知道我们是基督徒呢？ Bagaimana orang bisa tahu kita itu murid Kristus? 别人怎么知道我们是主的门徒呢？ Bagian ini mengatakan bukan karena aksesoris yang kita itu gunakan. 在这里不是说因为我们带有基督真号的那些装饰， Tapi bagaimana cara kita mengasihi sesama kita? 而是我们如何彼此相爱。 Bagaimana saya bicara dan mengasihi supir yang mengantar saya ke gereja ini? 就是我怎么样去对待刚才驾驶我的那个车夫，而且我用什么的语言，怎么样的态度和他交流， Bahkan bagaimana saya berusaha mengasihi orang yang sulit dikasihi. 甚至我会尽量去爱那些很难爱的人。 Dan bukankah itu yang kemudian orang melihat kenapa kamu beda? 这不是让别人看见，你为何与众不同呢？ Karena saya Kristen. 因为我是基督徒。 Bapak Ibu, ketika dulu saya menjadi guru di satu sekolah. 弟兄姐妹，以前我在一个学校当老师， Saya bukan guru agama, saya itu guru gambar. 我不是宗教老师，而是绘画的。 Pertama mereka itu tidak tahu kita itu datang ke sana memang untuk menginjili mereka. 他们不知道我去那边其实是想传福音。 Dan mengasihi mereka itu tidak mudah. 要爱他们真的不简单。
Ini sekolah yang memang sengaja kita tuh dikirim untuk nginjilin dan sekolah ini bermasalah. 我们被吩咐去那边当老师，因为这个学校是非常难搞的一间学校。 Bahkan mereka dengan bangga mengatakan pada saya, yang gak diterima di sekolah lain pasti diterima di sekolah ini. 他们甚至很自豪的说，其他地方不能够接纳他们的，在这里一定他们会接纳我们。 Jadi kalau ada lomba paling bandel mereka mungkin menang. 所以如果有什么比赛，他们是很顽梗的一群学生，他们一定会赢。 Mengasihi mereka itu tidak mudah. 要去爱他们真的是不简单，不容易。 Digaji rendah dengan diperlakukan seperti itu. 薪水也不高，而且常常被他们恶待。 Belum lagi sekolah itu peres kita habis-habisan. 还有那个学校也在那里压榨我们。 Baru 2 minggu masuk saya disuruh ajar mereka untuk bawa lomba. 在那里教2个星期就叫我的学生要参加比赛。 Saya kumpulkan mereka untuk lomba, siapa yang mau ikut lomba, pas 12 orang mendaftar. 我就在那里问有哪些人愿意参加比赛，刚好12个。 Saya pikir jangan nanti satu berkhianat pada saya. 那时候不要，我就想不要其中有一个会出卖我。 Dan saya tanya sama mereka siapa yang bisa gambar, siapa yang pernah lomba. Tidak ada satupun yang pernah gambar, tidak ada satupun yang pernah ikut lomba. 我就问你们谁曾经画过画？没有一个人画过画。有谁曾经参加过比赛？也没有一个人参加过比赛。 Lalu mau ikut ngapain? Karena daripada nganggur saya mau ikut. 那么你们为什么去参加？他说比起我没事做。 Mereka tidak punya peralatan gambar, tidak punya contoh-contohnya. 他们也没有那个绘画的工具，也没有那个样式去模仿。 Saya minta ke sekolah, sekolah bilang beli sendiri. 我向学校要求给那些他们的工具，学校就说自己买吧。 Sudah gaji rendah, kamu yang suruh bawa lomba, saya yang disuruh keluar modal. 已经薪水那么低，又是你叫我去帮他们参加这个比赛，现在又要我掏腰包买他们的工具。 Saya ajak mereka ke Gramedia, mereka belanja sesuka hati, merasa punya bapak yang membelanjakan buat mereka. 我就带他们去那个 Gramedia 的书局，他们哇随心所欲就买很多。 Saya membayar sambil menyanyi lagu rohani, I don't know about tomorrow. 我在那里要付账的时候，我就心想怎么样去付这个账，因为他们买很多东西，我就唱我不知道明天会如何。 Sekali belanja sudah disuruh pilih yang murah tetap 800.000 habis tahun itu. 就是我叫他们买便宜的也是要花80万，所以只是一次买就那么多。 Tahun 2005 saya belanjakan buat mereka alat-alat gambar 800.000. 2005年我就是为他们买那个话剧，就是80万。 Padahal gaji saya tidak sampai 500.000. 其实真的我的薪水还不到500千。 Saya benar-benar gesek sambil nangis. Saya tak tahu hari esok. Saya cuma tahu Tuhan pegang tanganku. 我在那里刷我的信用卡，我不知道明天怎样，但是我知道主会扶持我。 Mengasihi sekolah seperti itu, murid seperti itu, tidak mudah. 真的弟兄姐妹要爱这种学校，这种那些学生们真的不容易。 Cuman ada 1 minggu setiap hari suruh datang mimpin mereka, ngajar mereka cara gambar. 只是1个星期1次去教他们怎么样去画画。 Tapi Bapak Ibu, saya dipanggil untuk mengasihi orang seperti itu juga. 但是弟兄姐妹，我被呼召也是要爱这种人。 Yesus datang tidak pilih siapa yang mukanya baik, sifatnya baik. Dia mengasihi setiap kita. 主耶稣来到世上，他没有拣选，没有说这个样貌好或者他的品格好才去爱，他爱我们每一个人。 Dan dia sudah memberikan model untuk kita itu tiru meskipun sulit. 而且他给我们一个模范，让我们去效法，虽然是很艰难。 Saya cuma percaya kalau saya ikuti itu, saya bisa mendapatkan, memenangkan jiwa mereka. 但是我知道，只要我做那一点，那么我就会赢得他们。 Bapak Ibu, akhirnya memang Tuhan itu bukakan jalan luar biasa. 后来真的，上帝奇妙的为我开一个出路。 Orang tidak pernah gambar, tidak pernah ikut lomba. 从未画画，从未参加过比赛的， Cuma dididik sekitar kurang lebih 1 minggu, mungkin cuma berapa kali pertemuan. 只是教他们1个星期，见他们几次而已。 Saya kirim mereka untuk lomba desain, mereka akhirnya juara 1 se-Jabodetabek. 然后我去叫他们去参加比赛，他们能够得到第1名。 Dan saat itu mereka langsung kumpul mengatakan, kenapa kamu mau lakukan ini? 然后他们就对我说：“为什么你愿意为我们做这些呢？” Mereka belanja dengan seperti itu, mencobai saya. Rela tidak beliin buat kami.
他们在买那话剧的时候，就是要试探我，看我甘不甘心这样被他们所玩弄。 Saya bilang enggak rela tapi enggak tega juga. 说我真的不甘心，但是我也不忍心啊。 Lalu dia bilang kami itu memperhatikan kenapa kamu mau. 我们其实也有留意到，为什么你愿意呢？ Di situ kesempatan saya menceritakan karena Tuhanku pun mau sama aku. 然后我就借着这个机会就跟他们说，我愿意这样，因为主已经爱我。 Dan dia tahu saya orang Kristen. 然后他们也知道我是基督徒。 Saya tidak mengajar agama, saya ngajar gambar, ngajar desain. 其实我没有教宗教课，我是教他们画画设计。 Tapi mereka kemudian tahu saya orang Kristen karena kok kamu mau lakukan ini. Kita tidak pernah tahu ada orang mau lakukan ini. 最终他知道我是基督徒，因为其他人不会做的，我反而甘心去为他们被他们捉弄。 Karena itu Bapak Ibu akhirnya 4 bulan saya ngajar di sekolah itu 21 orang itu kemudian jadi Kristen. 所以弟兄姐妹在那里，我教了几个月之后，21个他们中间21个人就信主了。 12 orang saya ajar gambar, 21 orang nangis-nangis kepingin dibaptis. 我教12个那些同学，最后21个人在那哭泣说愿意受浸受洗。 Bapak Ibu tahukah orang-orang di sekitar kita ini orang Kristen? 弟兄姐妹，我们是周的人，知道我们是基督徒吗？ Kita setiap tahun merayakan Natal, merayakan damai Natal. Tahukah mereka kita orang Kristen kalau kita tidak pakai aksesoris Kristen? 我们每一年都在这里庆祝圣诞节，在那里讲到平安。但是如果我们没有带这个基督教的那种事物的时候，他们知道我们是基督徒吗？ Apakah mereka tahu kita Kristen karena kita itu minggu pergi ke gereja, pasang pohon Natal di bulan Desember? 是不是他们知道我们是基督徒？因为每个礼拜我们去教会，而且圣诞节的时候就会摆设那个圣诞树呢？ Tapi kalau itu semua kita hilangkan, bisakah mereka tahu kita Kristen? 但是如果这一切消失的话，他们会知道我们是基督徒吗？ Kata Yesus, bisa. 主耶稣说可以，能 Jika 够 kita melakukan perintah itu dengan Yesus sebagai modelnya. 只要我们按照主耶稣的模式这样去行就可以了。 Dan kalau kasih itu yang kita itu lakukan dalam hidup kita. 那么我们如果在生活中活出这种爱的时候， Semua orang itu tahu kita adalah murid Kristus. 那么周遭的人就会知道我们是基督徒。 Karena itu Bapak Ibu kemudian kita mulai bertanya, bagaimana caranya kita itu bisa mengasihi dengan tindakan? 所以弟兄姐妹，接下来的问题是我们怎么样以行动来去爱其他人呢？ Bagian ini akan kita lanjutkan nanti malam. 这部分我们就是今天下午我们将继续。 Promosi biar datang. 就是在这里我先宣传一下，希望你们下午也能够再来。 Nanti malam kita akan lanjutkan bagaimana kita itu melakukan itu dalam wujud tindakan. 就是下午呢，我们就会再继续谈下去，怎么样在实际行动上把它活出来。 Tapi di Advent ini kita diingatkan kita semua dipanggil, tidak ada pilihan. 所以这个主日就是我们被呼召，没有另外选项。 Dan panggilan utama kita sebagai orang Kristen mengasihi seperti Yesus mengasihi. 所以我们首要的呼召是什么呢？要好像主耶稣那样去爱其他人。 Kalau kita lakukan itu, kita murid Kristus. 如果我们如此做，我们就是主的门徒了。 Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. 让我们低头祷告。 Bapa di dalam surga, kami sekali lagi ingin merenungkan kehidupan Kristen kami. 亲爱的天父，我们愿意再次反省我们的生命。 Ada banyak sekali perintah, ada banyak sekali hukum. 有很多的诫命，有很多的律法。 Bahkan seringkali kami itu kebingungan mana yang kami itu harus taati. 有时候我们觉得很困惑，我们应该遵行哪一些呢？ Tapi kami lupa bahwa Yesus pun pernah berkata hukum yang utama itu adalah hukum kasih. 但是我们忘记了，主耶稣说最首要、最重要的就是爱的诫命。 Kasih itu menjadi dasar, bahkan Yesus pun datang karena kasih. 爱是那个基础，甚至主耶稣来到世上也因为出于爱。 Dan Yesus itu datang memberi kami teladan bagaimana setiap kami itu mengasihi. 主已经为我们以身作则，如何去爱。 Karena itu Bapak setiap kami diingatkan perintah utama bagi setiap kami itu adalah mengasihi. 所以你再次提醒我们，最大的诫命就是要去爱， Dan bukan hanya sekedar kasih, tapi kasih seperti kasih Yesus. 不只是单单爱，而是要效法主耶稣那种爱。 Dan ketika kami lakukan itu, itulah kesaksian kami, orang tahu kami itu murid Kristus. 当我们如此行的时候，别人就知道我们是主的门徒了。 Karena itu Bapak kami ingin sekali lagi di momen Natal tahun ini, 所以天父在这个圣诞节期间， kami ingin berbagi kasih kepada orang di sekitar kami.
我们愿意将这份爱分享于我们四周的人。 Kami ingin bersaksi kepada orang-orang di sekitar kami dengan mengasihi mereka. 我们愿意为你做见证，就是爱我们四周的人， Karena ini perintah panggilan kami, bukan pilihan. 因为这是你对我们的呼召，不是一种选项。 Dan kami ingin menghidupi panggilan kami, yaitu saling mengasihi. 我们愿意彼此相爱，活出来。 Kami tahu sulit, 我们知道很艰难， tapi kami tahu juga Yesus pun sesulit apapun dia menunjukkan bahwa meskipun sulit bukan tidak mungkin. 但是主已经向我们显明，虽然艰难，不是说不可能的。 Karena itu memungkinkan kami untuk sekali lagi mengasihi orang di sekitar kami. 所以求你帮助我们，使我们能够爱我们四周的人。 Meskipun sulit kami ingin mencoba kembali. 虽然是困难，但是我们愿意去尝试。 Seperti Yesus hamba yang mengasihi, 就好像主是一位慈爱的仆人， kami pun adalah hamba Tuhan yang ingin saling mengasihi. 我们也是你的仆人，我们愿意彼此相爱。 Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 奉耶稣基督圣名，我们这样祈求， Amin. 阿门。 Terima kasih kepada Guru Injil Freddy Liao yang mengingatkan kita tentang kasih. 感谢今天正道的廖老师。 Jangan lupa nanti malam part 2-nya. 再一次的提醒大家，明天接着下午有平安夜。 Ya, kita mau meresponi firman Tuhan dengan memberikan persembahan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dengan amplop, nanti bisa dimasukkan di kotak persembahan, atau dengan QR code yang ada juga di depan kursi bangku Bapak Ibu Saudara semua. 接下来是奉献时间，我们的奉献可以转账或是扫二维码来举行我们的奉献。 Ya, kita mau meneladani Tuhan yang sudah mengasihi kita. Bukan hanya harta kita, uang kita yang kita berikan kepada Tuhan, tapi biarlah hidup kita hanya bagi Kristus. Kita naikkan pujian ini, Ibu Egi akan menyanyikan bait yang pertama dan setelah itu kita bersama-sama. 我们要效法基督的样式来活出基督的而活，为基督而活。 Berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Mari bersama-sama. Tuhan telah ku rasakan indahnya kasih-Mu. Tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah duniamu. Buatlah aku hidup hanya untukmu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Mengasihi yang Dia kasihi, melakukan
Ya Tuhan, seperti lagu yang kami nyanyikan, 就像这首歌所唱的， biarlah kami boleh hidup bagi Kristus. 让我们为主而活。 Mudah bagi kami untuk mengatakan, 说了很简单， tapi sulit untuk melakukan. 说当我们做的是困难重重， Tapi kami yakin dan percaya kasih karuniamu lebih dari cukup. 可是我们深信你的恩典， Tolong kami ya Tuhan, melakukan apa yang Engkau kerjakan bagi kami. 你恩典足够我们做一些事，让我们真的活在基督里， Termasuk mengasihi yang Engkau kasihi. 也是要特别爱你爱的人， Walaupun orang-orang yang sulit kami kasihi. 和那些很难我们去爱的人，我们也要爱他们。 Terima kasih Tuhan, 感谢你， karena Engkau mengasihi kami. 因为你爱我们， Orang yang tidak patut Engkau kasihi. 不配被爱的你也爱我们， Terima kasih Tuhan untuk Kasih. anugerah-Mu. 你的恩典。 Pada saat ini juga kami bersyukur untuk berkat yang Kau berikan kepada kami. 感谢你，你也赐福我们的恩典。 Biarlah Tuhan, berkat yang telah kami kumpulkan itu boleh berguna bagi banyak orang. 这个奉献，当我们奉献给你的时候，可以做众人的祝福。 Berkati para majelis yang mengelolanya. 知识们在分配奉献来侍奉的交托， Sehingga nama Tuhan saja yang boleh dipuji dan dimuliakan. 拥有你的名被得荣耀。 Dan banyak orang yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat boleh mengalami Kristus sama seperti kami. 很多人还没有信主的，可以让我们的侍奉可以认识主。 Terima kasih Bapa di surga. 感谢天父， Dalam nama Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣的名，我们 Amin. 祷告。阿门。 Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan 请 berita 大家请坐 penggembalaan.。接下来是牧者的报告。 大家平安，大家早上好。 Selamat pagi. Rupa-rupanya mic-nya nggak ada ya, biasanya ada. Baik, terima kasih untuk Kur Injil Freddy Leo yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Juga untuk paduan suara Entian serta penterjemah Ibu Jin. Ya, terima kasih untuk seluruh pelayanan dari setiap kita. 今天正道的姚传道，还有恩典华语诗班，还有翻译的吴杰妮姐的侍奉。 Saya ingin menyambut kehadiran saudara, Bapak Ibu yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Silakan acungkan tangan 今 saudara 天 serta 我 kanan 要 saya terlebih 招 dahulu. 呼新来的弟兄姐妹们，第一次来到我们教会的，来崇拜的。 Apakah ada yang baru pertama kali datang? 今天 Silakan 有 acungkan tangan 今 saudara. 天有新的朋友吗？请记着你的手，让我认识你们。 Sebelah kiri saya ada. 哦，有一个 Apakah ada lagi? Sebelah kiri. 左边 Di atas apakah ada yang baru pertama Di kali samping. datang? 有新的朋友吗？ Baik. Selamat datang bagi ibu yang baru pertama kali datang. Ya. 欢迎第一次来我们教会参加我们的崇拜会。 Jikalau belum ada tempat ibadah yang tetap, kami mengundang Ibu untuk bisa bergabung kembali di dalam minggu berikutnya beribadah bersama dengan kita. 如果你没有固定的会堂来敬拜，非常欢迎下个星期你可以跟我们一起来敬拜上帝。 Ya, saya ingin mengingatkan bahwa nanti sore jam 5 kita akan ibadah malam Natal. Kita akan merayakan bersama-sama Natal dan juga ada terang lilin. 再提醒一下，今天下午5点钟我们有平安夜庆祝和崇拜会。 Selain ada firman Tuhan yang tadi dikatakan oleh Kur Injil Freddy Leo, ada drama juga ya, dimeriahkan oleh drama. 除了有这个上帝的话语，还有我们有道具来，今天的节目
Saya mengundang Bapak Ibu bisa membawa sanak famili, rekan-rekan yang lain ya. Meskipun tempat kita sangat terbatas. 我也可以，你们会友也可以带你的亲戚朋友来一起参加我们的庆祝会。 Kalau di tempat lain biasanya Natal itu bisa 2 kali ibadah, tetapi di tempat kita hanya 1 kali ibadah, yaitu jam 5 sore. Jadi mungkin nanti sekalipun padat kita bisa menikmati ibadah bersama. 平常某个教会这个圣诞节崇拜会和平安夜有2次，我们只有1次。但是如果很多人的时候，我们可以也有享受敬拜的气氛。 Lalu saya juga mengundang untuk besok jam 10 pagi, yaitu di dalam kebaktian Natal. 明天10点25号，我们有圣诞节的崇拜会。 Diharapkan saudara juga sekali lagi datang. 我也欢迎大家一起可以参加我们的圣诞崇拜会。 Mari kita dengarkan warta dalam bentuk rekaman berikut ini. 让我们一起来听通过视频的报告。 Kebaktian Malam Natal akan diadakan pada hari ini jam 5 sore di ruang ibadah lantai 4 dengan pembicara evangelis Freddy Liao dengan tema The Servant King from Heaven, Serving Servant, hamba yang melayani. Kebaktian Natal akan diadakan pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 jam 10 pagi di ruang ibadah lantai 4 dengan pembicara Lause Chumingkang dengan tema The Servant King from Heaven, Emmanuel, Allah yang menyertai. Kebaktian doa diadakan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 jam 7 malam di ruang persekutuan 2 lantai 2. Kebaktian dilakukan secara hybrid dengan pembicara Guru Injil Tani Lee dengan tema Joy. Kami mengundang jemaat untuk hadir atau dapat mengikutinya melalui Zoom meeting. Kebaktian Tahun Baru Gabungan dan Perjamuan Kudus se-GKY akan dilakukan secara hybrid pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 jam 10 pagi di GKY Jemaat Mangga Besar atau online melalui channel YouTube Sinode GKY yang tertera di layar dengan pembicara Pendeta Yohanes Adri Hartopo dengan tema Training Forward to What Lies Ahead, mengerahkan diri kepada apa yang ada di depan. Seluruh jemaat diharapkan dapat mengikuti ibadah yang disertai perjamuan kudus secara onsite di GKY Mangga Besar. Mari mengawali tahun yang baru dengan datang beribadah kepada Tuhan. Bidang pembinaan akan membuka kelas dasar-dasar iman Kristen yang terbuka bagi seluruh jemaat. Kelas ini akan membahas doktrin-doktrin dasar kekristenan yang penting bagi kehidupan jemaat. Kelas ini dapat diikuti dalam 2 pilihan bahasa, yakni bahasa Inggris diadakan pada hari Sabtu mulai tanggal 27 Januari 2024 melalui Zoom dengan pengajar Pendeta Wilson Suwanto. Dan bahasa Indonesia diadakan pada hari Minggu mulai tanggal 18 Februari 2024 secara onsite dengan pengajar tim rohaniwan GKY Kebaran Baru. Kelas ini diwajibkan bagi jemaat yang akan mengikuti Sakramen Baptis Dewasa atau CD yang akan diadakan pada tanggal 2 Juni 2024. Jemaat dapat mendaftarkan diri melalui tata usaha. Pemahaman Alkitab dalam bahasa Indonesia diadakan pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 jam 6.30 sore dengan pembicara Pendeta Wilson Suwanto dengan tema Kisah Para Rasul pasal yang ke-21, menghadapi ujian. Mari saudara kita bangkit berdiri. 请大家站立， Mari kita memuji Tuhan, Bapa Kau setia. 让我们唱诗天父你真信实。 Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Benar
我们在天上的阿爸父上帝。 pada saat Natal ini kami datang ke hadapan-Mu. 当在这个圣诞节的我们来到你的跟前， Kami membawa diri kami ya Tuhan di hadapan-Mu. 我们把我们自己交在你的圣手中， Supaya setiap kami boleh merasakan kasih Tuhan. 使我们每个人都得到你爱的感动。 Jangan biarkan ada satu orang pun yang tidak merasakan kasih Tuhan. 不要让每一个人都没有得到你爱的感动。 Bahkan di Natal ini kami juga boleh membawa orang-orang untuk merasakan kasih Tuhan. 特别从这个圣诞节中，我们可以带更多人来信主。 Kami berdoa untuk malam nanti ya Tuhan. 我们把今天的圣诞平安夜交在你圣手中。 Kiranya kami boleh menyerahkan akan diri kami sekali lagi. 在这个圣诞节中，平安夜我们把我自己交托在你圣手中， Untuk dipakai oleh Tuhan untuk mengasihi orang-orang yang Tuhan kasihi. 成为你的工具，使用我们成为爱别人的工具。 Kami juga berdoa ya Tuhan supaya malam Natal ini Tuhan jaga dan lindungi. 在这个平安夜，我们也交托你保守我们。 Kami berdoa untuk keamanan bukan hanya untuk gereja ini saja. 我们把治安交托在你圣所中，不但在我们教会而已，在别的地方也是。 Tetapi untuk gereja seluruh dunia. 把所有众教会， Khususnya di daerah-daerah di mana kekristenan minoritas. 特别在那个非常基督徒小的地方， Baik di negara di mana kota-kotanya 在 kekristenan minoritas. 什么地方、什么国家，基督徒成为少数。 Ataupun di desa-desa. 在乡下、乡村里， Mereka juga rindu untuk merayakan Natal di gerejanya. 他们都有科目的心来参加平安夜， Supaya mereka mengalami damai sejahtera dari Tuhan. 可他们能够享受上帝的祝福，上帝的平安。 Kami juga berdoa untuk besok di dalam kebaktian Natal. 把明天的崇拜、圣诞崇拜交托， Kiranya penyertaan Tuhan nyatakan. 在你的允许中，你告诉我们每一个事情。 Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang sedang lemah tubuh. 我们把我们软弱的弟兄姐妹人交托， Kiranya Tuhan Kau hibur kuatkan. 给他们身体的健康，兼顾他们，也安慰他们。 Sekalipun mereka tidak bisa hadir di dalam acara Natal. 虽然他们不能参加我们的圣诞节， Tetapi Tuhan hadir dalam kehidupan 我 mereka. 们深信上帝与他们同在， Bila mereka sungguh-sungguh terhibur ya Tuhan. 让他们得到安慰， Bahkan Tuhan sembuhkan mereka. 甚至上帝也要医治他们的病痛。 Terpujilah Engkau Tuhan Allah 感 kami. 谢赞美你， Di dalam nama Tuhan Yesus 奉靠我主耶稣的名 kami berdoa. 而求的。 Amin. Doksologi. 沙利颂。普天之下万般无常。 Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yen Yehova, 赐福给你，保护你。愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你。愿耶和华向你仰脸，赐你平安。阿门。
Silakan duduk, doa teduh. 请做默祷。 got, I'll tell you what I've got. Let's open up the box that's lying on the floor. The greatest gift of all is knocking on the door. Christmas time is here, let's unbox